Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Muhammad Zain daripada Fakulti Pendidikan UKM akan membentangkan tajuk kajian berkaitan kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di IPT. Seperti yang kita sedia maklum, beberapa tahun yang lepas kita telah dilanda dengan pandemik COVID-19 dan ianya merupakan satu cabaran besar kepada sistem pendidikan di mana kita terpaksa menutup semua sekolah dan pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Bagi memastikan kelangsungan pendidikan di Malaysia, kita menjalankan pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan mod dalam talian. Dan disitulah timbulnya isu mengenai kualiti PDP matematik di IPT sepanjang tempoh pandemik tersebut. Kerana menurut Hafizah Abbas, kaedah pembelajaran secara jarak jauh ini dilihat sukar untuk berkembang kerana timbulnya isu seperti masalah teknikal, status capaian internet yang kurang stabil dan sebagainya. Kerana menurut Dawan, kaedah pembelajaran ini banyak dipengaruhi oleh teknologi, sikap dan motivasi pelajar serta masa yang terlalu fleksibel. Berg dan Dempsey juga bersetuju bahawa pensyarah matematik gagal mempersiapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Dan perkara ini seiring dengan UNESCO yang menyatakan bahawa pensyarah mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran, penerapan konsep matematik, membentuk kemahiran dan maklum balas kepada pelajar. Dan disebabkan akibat dan pendekatan serta strategi pengajaran matematik yang membosankan, ianya gagal menarik minat dan mengekalkan tumpuan pelajar. Berdasarkan sorotan literatur yang dijalankan, pembelajaran matematik jarak jauh dilihat semakin digemari kebelakangan ini disebabkan wujudnya kemajuan di dalam teknologi maklumat dan komunikasi dan ianya menawarkan beberapa kelebihan seperti kebolehcapaian dan fleksibiliti. Selain itu, pelajar juga boleh menyelesaikan masalah dan meneroka konsep matematik yang mencabar tanpa dikekang dengan jadual kuliah yang asal dengan mengamalkan pembelajaran kendiri. Malahan melalui pembelajaran jarak jauh juga, pelajar boleh berkomunikasi dengan rakan dan pensyarah dari seluruh dunia. Interaksi ini menggalakkan persekitaran pembelajaran yang dinamik dan membantu pelajar belajar matematik dari pelbagai sudut. Walau bagaimanapun, wujud kekangan semasa pensyarah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Antara kekangan yang ada adalah kesukaran mewujudkan dan mengekalkan komunikasi yang berkesan. Selain itu, penyediaan aktiviti kumpulan juga menjadi rumit kerana pensyarah dan pelajar berada pada zon masa yang berbeza-beza. Meskipun terdapat kemajuan yang ketara dalam teknologi, berdasarkan Kieman dan Valencianos, bukan semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap pembelajaran jarak jauh, misalnya peranti digital yang sesuai, kestabilan internet dan sebagainya. Selain itu, pensyarah matematik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh juga perlu memiliki dan menguasai kedua-dua kaedah pengajaran konvensional dan kemahiran digital. Misalnya, pensyarah boleh mengubah idea abstrak kepada bahan yang mudah difahami dengan mempunyai pemahaman yang kokoh terhadap prinsip matematik itu sendiri. Di samping itu, pensyarah juga boleh membangunkan strategi pengajaran yang berkesan dengan mengenal pasti kekeliruan yang dialami pelajar mengenai matematik. Malahan, kemahiran interpersonal dan komunikasi juga penting untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam pembelajaran matematik jarak jauh. Kajian ini bertujuan untuk meneroka kompetensi yang diperlukan pensyarah matematik bagi menjayakan pembelajaran jarak jauh di IPT. Pengkaji menggunakan reka bentuk kajian kes kualitatif dan seramai 8 orang pensyarah telah dipilih sebagai peserta kajian berdasarkan persampaian bertujuan dan kajian ini dijalankan di dua institusi pengajian tinggi. Terdapat 3 ciri-ciri peserta kajian yang dipilih iaitu pensyarah pernah mengajar subjek matematik di IPT, berpengalaman mengajar matematik semasa pandemik dan terlibat dalam membangunkan kandungan pembelajaran matematik jarak jauh. Pengkaji menggunakan kaedah temubual secara berstruktur diikuti dengan catatan lapangan semasa temubual. Selain itu, pengkaji menggunakan teknik analisis tematik untuk menentukan konstruk, tema dan corak yang berkaitan dengan menggunakan Bayesian and Vigo. Berdasarkan data temubual, terdapat 4 tema utama yang diperoleh pengkaji. Tema pertama adalah implementasi teknologi dalam pembelajaran matematik, yang mana dapatan menunjukkan bahawa pensyarah perlu menguasai platform sebelum mengajar. Hal ini kerana ini membantu pensyarah menentukan platform digital yang akan digunakan untuk menyampaikan pengajaran matematik dan perkara ini menjadi titik awal sama ada pembelajaran digital tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Selain itu, pengintegrasi teknologi dalam pengajaran matematik bukan hanya dapat meningkatkan kemampuan pensyarah dan pelajar dalam menggunakan teknologi, tetapi ini juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan kaedah pengajaran matematik yang lebih baik dan meningkatkan kualiti pembelajaran matematik jarak jauh. Tema yang kedua adalah komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran matematik. Peserta kajian menegaskan bahawa pentingnya kemahiran berkomunikasi semasa melaksanakan pembelajaran matematik jarak jauh. Dapatan menunjukkan bahawa komunikasi dua hala di antara pensyarah dan pelajar gagal diwujudkan kerana respon dan sambutan yang kurang baik daripada pelajar. Jadi perkara ini perlu ditangani untuk memastikan pemahaman dan penguasaan konsep matematik pelajar dapat diterapkan.
Selain itu, melalui komunikasi ini juga pensyarah dapat memastikan keadaan pelajar sama ada pelajar tersebut bersedia untuk menerima input pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, pelbagai pendekatan dan alternatif telah digunakan oleh pensyarah untuk meningkatkan komunikasi antara pensyarah dan pelajar serta di kalangan pelajar itu sendiri. Tema yang ketiga adalah penglibatan dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran matematik. Penglibatan pelajar sepanjang tempoh pembelajaran jarak jauh tersebut meningkatkan kualiti pembelajaran aktif dan lebih berpusatkan kepada pelajar. Selain itu, penglibatan pelajar yang aktif juga membolehkan pensyarah mengenal pasti pemahaman dan penguasaan konsep pelajar. Walau bagaimanapun, persekitaran yang tidak kondusif menyumbang kepada tahap motivasi yang rendah di kalangan pensyarah dan pelajar itu sendiri. Tema yang keempat adalah penilaian dan maklum balas dalam pembelajaran matematik. Penilaian dan maklum balas ini penting untuk membetulkan pemahaman dan kesalahan konsep pelajar. Dan pemahaman pelajar dapat dilihat melalui tugas-tugas yang diberikan oleh pensyarah. Walau bagaimanapun, maklum balas segera gagal diwujudkan ketika kuliah berlangsung kerana di dalam kuliah terdapat pelajar yang berbeza-beza tahapnya. Maka pensyarah bertindak dengan melakukan perjumpaan di luar waktu kuliah untuk menangani pelajar-pelajar yang kurang prestasinya di dalam kelas. Oleh hal yang demikian, kita dapat simpulkan bahawa implementasi teknologi dalam pembelajaran matematik ini dapat memberikan manfaat kepada waktu pengajaran yang lebih baik dan lebih efisien, di mana pensyarah itu sendiri dapat menyampaikan konsep matematik secara dinamik dan menarik secara visual kepada pelajar. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran matematik jarak jauh, ianya juga dapat meningkatkan keberkesanan dan ianya dapat membezakan pengajaran dari kaedah tradisional dahulu. Seperti yang kita sedia maklum, pembelajaran matematik jarak jauh ini melibatkan interaksi bersemuka yang sangat terhad. Maka ianya menghalang keupayaan pelajar untuk mencari penjelasan dan bertanyakan soalan terus kepada pensyarah. Jadi, untuk kita mengatasi masalah ini, pensyarah digalakkan untuk menjalankan perbincangan secara atas talian ataupun video conference untuk membantu pelajar memahami idea dan masalah matematik yang lebih kompleks. Selain itu, pelajar juga dilihat lebih cenderung untuk bersikap pasif dalam pembelajaran matematik jarak jauh. Maka pensyarah perlu mencari alternatif dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran ataupun pendekatan yang diberikan kepada pelajar. Dan berdasarkan Atta dan Holmes, penggunaan teknologi itu terbukti dapat memotivasi pelajar untuk terlibat secara aktif dan ianya juga membawa perubahan yang positif dalam pemikiran dan emosi pelajar. Pembelajaran matematik jarak jauh juga menyebabkan maklum balas yang pantas ataupun secara terus masih sukar dijalankan oleh pensyarah semasa kuliah berlangsung. Maka pensyarah perlu mencari ruang untuk memberi maklum balas di luar waktu kuliah bagi memastikan pelajar tidak tersalah konsep matematik. Selain itu, pensyarah juga menggunakan platform sosial seperti WhatsApp dan Telegram untuk memudahkan pensyarah meninjau hasil kerja dan mengenal pasti serta memperbaiki kesalahan dan pemahaman konsep pelajar. Berdasarkan dapatan kajian, ianya dapat membantu pensyarah untuk menstruktur kandungan pembelajaran matematik jarak jauh, membantu pemilihan bahan pengajaran dan sebagainya. Selain itu, dapatan kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap aspek motivasi dan emosi pelajar dan pensyarah semasa menjalankan pembelajaran matematik secara jarak jauh. Malahan, dapatan ini juga diharapkan dapat membantu organisasi pengajar tinggi dalam membina garis panduan pelaksanaan pembelajaran matematik jarak jauh yang lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.